وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu, jadi pada biasa sebelah malam ni bukan setiap malam lah hak saya live, ataupun waktu pagi pukul 9.30 tu dia panggil setiap hari. Di masa sekarang ni setiap hari 9.30 pagi sampai pukul 11 lebih kurang. Adapun malam ni daripada ketika ke ketika sahaja. Nah, ada benda penting, ada apa hal kita berkecek, dan tak begitu juga kita rehat. Nah, tu. Maka kita minta kepada orang yang bersama kita dah lebih kurang 10 orang ni pakat cek, insya-Allah, supaya malam ni kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Saudara semua, maka pada malam ni kita akan jawab soalan yang ramai di kalangan saudara kita duk tanya-tanya. Nah, supaya nak ukar masalah yang berlaku dengan mereka, maka saya klik kepada soalan yang hantar mari. Nah, saya berasa kata jikalau saya kemukakan soalan dan jawab kepada masyarakat dengan betul live ni lebih baik. Sebab apa? Sebab masalah semacam ni dia bukan berlaku dengan orang yang si menanya saja dak. Dengan orang lain lagi pun okak berlaku tu banyak. Nah, sebab tu comel lah. Saya rasa jika kita mari kemukakan soalan dan jawab kepada masyarakat dengan betul live, mudah-mudahan kita dapat faedah bersama dan kita boleh ukar. Nah, jika ada berlaku dengan kita boleh ukar masalah. Maka malam ni saudara semua, kita akan jawab soalan 5 soalan lebih kurang, 5 soalan lebih kurang. Maka klik kepada masa, dan bagi saudara yang bersama kita, jikalau ada soalan apa ataupun nak senda, nak naknam apa, boleh. Nak komen boleh mari. Dan jikalau soalan yang ditanya dalam komen pada malam ni, masa kita live ni, saya tahu saya boleh jawab, saya jawab. Dan jika tak boleh jawab, saya ambil soalan ni, saya panggil pergi cari jawapan, dan kita mari buat live semula, insya-Allah. Baik, saudara semua, maka supaya tak tak rugi masa, maka saya ambil panggil soalan pertama dulu. Nah, yang ditanya iaitu dia kata, Ustaz, jadi saya ni duk dengar ramai daripada para baba dan para ustaz, dan di ustaz diri pun saya biasa dengar, dia kata. Jadi dirayak kelebihan sedekah, kelebihan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelebihan zikir begini buat ni gampang dapat kelebihan besarnya begini. Dan saya dengar daripada bapa-bapa yang lain, ustaz-ustaz yang lain, nah, orang panggil kelebihan jaga semaya jemaah di masjid. Nah, kelebihan baca Quran, kelebihan buat baik kepada makhluk Allah, kelebihan semaya duha. Jadi ada banyaklah daripada kelebihan yang tak habis nak pilih. Sebenarnya pun dalam agama banyak, saudara semua. Nah, maka saya ni, dia kata, selepas daripada dengar
benda-benda yang digemarkan oleh para babo dan ustaz, saya suka nak buat benda lagu tu. Nah, maka tujuan yang nak buat tu ada macam-macam lah dia kata. Nah, daripada tujuan nak kepada kelebihan hak dihurai, disyarah, dibayan oleh para ustaz, para babo. Dan nak jugalah gapan kelebihan tu kadang-kadang dunia, kadang-kadang akhirat dan kadang-kadang tapu dua. Nah, maka lobo-lobo kepada kelebihan, nak masuk syurga, nak selamat daripada api neraka. Nah, dan nak rezeki murah, nak orang panggil Tuhan jaga, selamat daripada bala apa semua. Maka saya pun usaha beramal, dia kata, dengan apa-apa yang dirayak oleh para babo, para ustaz. Tapi selepas daripada saya amal, harga selawat ke, zikir ke, sedekah ke, duk amal ni, maka tak dapat seperti apa yang disapa oleh para ustaz dan para babo. Dak, dia kata, duk patutlah saya tidak ada beza belum saya buat dan lepas saya buat, tidak ada beza. Air panggil apa? Ada patutlah. Sebab tu saya berasa heran, berasa tak puas hatilah. Nak kata babo bahong pun, bukan dia. Nak kata ustaz orang dusta pun, bahasa kata tak boleh terima. Tapi sebab tu saya berasa heran, maka nak tahu jawapan. Adakah babo ustaz ke boleh bagi jawapan ke saya, apa kok mana ni? Gitu saudara semua. Itu soalan yang ditanya oleh seorang saudara hafizahullah taala. Baik, saudara semua. Jawabnya jadi yang pertama kita kena ambil tahu saudara semua. Setiap amalan baik apabila kita buat kena dengan cara hak Tuhan nak, maka hak besar-besar ni ya gini. Mana-mana amalan yang kita buat apabila kena dengan Tuhan kehendak, maka ia berkesan. Dan Tuhan kena dengan Tuhan kehendak, maka Tuhan terima, Tuhan kabulkan amalan kita. Tak kira lah sedekah ke, baca Quran ke, zikir ke, selawat ke, tak kira apa-apa. Dan kita buat kena dengan Tuhan kehendak, maka Tuhan kabulkan. Dan Tuhan kabul, maka amalan kita buat tu ia berkesan. Ia berkesan. Berkesan. Kita akan dapat kelebihan, lebih-lebih lagi kelebihan atas dunia ni. Akhirat ni dia panggil apa masa dia di sana lagi. Tapi dunia ni apa daripada kelebihan hak Nabi raya oleh hadis yang sapa oleh para ustaz, para babo akan dapat. Walaupun kadang-kadang ia tak mari sekaligus. Ia kemari gitu. Tapi dapat jikalau kena dengan apa hak dikehendak oleh Allah, maka Tuhan kabul. Maka saudara semua, benda ni nak kena dengan Tuhan kehendak, ia dua perkara besar-besar. Hak ni kita kena cek lah. Hak kita hendak buat tu, ada ke tak dua perkara ni? Jika tak ada, maka dia panggil apa? Amalan kita cacat. Amalan kita cacat. Dia cacat, maka Tuhan tak terima. Dia tak terima tu lah, kesan tak ada. Kesan tak ada. Kalau gitu, hak penting, hak besar sekali daripada amalan bukan semata-mata buat. Kena faham lah. Bukan semata-mata buat. Bukan hak penting amalan hak kita kena amati, kena ambil padu dan bercara sungguh ialah masalah kabul. Nak buat lagu mana Tuhan terima amalanku. Kena kira situ. Kena duduk situ. Maka kita carilah. Tanya orang pandai-pandai, bopias semaya lagu mana Tuhan kabul dan buat mana-mana amalan. Dan kita usaha buat apa-apa wujud syarat buat Tuhan kabul. Dan Tuhan kabul jangan bimbang. Kesal berlaku cerak. Lama banget berlaku cerak. Saudara semua. Maka dua perkara hak besar-besar yang nak buat Tuhan tu terima amalan kita ialah buat kena cara sah. Jikalau ada syarat, ada rukun dan gapo, tu kena sah dulu. Syarat bagi nak terima tu kena sah.
Misalnya dia panggil semaya. Tuhan nak terima semaya kita kena sah. Maka nak sah semaya ni dia kena kerti lah. Syarat semayanya, rukun semayanya, jaga daripada benda yang batalnya. Tu dia kena jaga tu. Dan yang kedua ikhlas. Dua perkara ni kena ada. Tapi bukan setiap amalan ni. Amalan hak ditutup syarat dan rukun. Hak ni kena sempurna dan jaga daripada batal. Lepas tu ikhlas. Adapun sepuasa sedekah ya tak ada dah tu. Sedekah nak kepada ikhlas ya. Tolong orang nak kepada ikhlas ya. Dia tak ada rukun syarat pun tak ada tu. Nah, ada. Kalau gitu amalan dia bagi dua. Amalan yang tidak ada syarat apa-apa, semata-mata nak kepada ikhlas ya. Dia ikhlas tu terima. Seperti sedekah apa semua tu ada. Dan kena amalan ada syarat dia, ada rukun dia, maka kita kena buat wipana, buat tahu supaya sah perbuatan kita tu. Lepas tu pergi buat dengan ikhlas, maka diterima oleh Allah. Dia tu terima hak tu hak besar kali kita nak tu. Sebab amalan jika kita buat banyak sekalipun, dia tak terima tidak ada harga. Dia tak terima tidak ada harga. Ai kita penat peri. Kita letih peri. Berjaga peri. Habis duit peri. Kosong belaka jikalau kita buat dengan tak tahu, kita buat dengan panggil pun dengan tak belajarlah, kita kata kasar-kasar kak. Nah, ada. Sebab tu kena amati bab ni. Baik. Satu, saudara semua. Yang kedua pula, jikalau kita buat sah dah dan kita ikhlas dah, tiba-tiba tak dapat lagi. Saudara semua, jikalau kita buat sah dah insya-Allah dan kita buat ni ikhlas dah kerana Allah, maka jangan bimbang. Lagu-lagu mana ia berkesan cerak. Lama banget kita boleh kelih. Tapi hak jadi masalahnya saudara, kadang-kadang kita nak cepat. Kita nak gaduh. Maka ni sifat manusia biasa. Nah, insan tu kata ajulah ala Quran. Manusia ni dia nak gitu. Nah, ada. Sebab tu ada sepatah kata al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni, ana panggil dia ada hadis ke ataupun pepatah kata para ulama tak ingat. Bermula gaduh tu daripada syaitan. Sebab tu kita nak buat gapo, renung dulu ustaz. Fikir dulu. Benda ni kuat comel ke tak? Tuhan redha ke Tuhan marah? Dia redha hang buat, dia marah tinggal. Ada. Baik, saudara semua. Maka jikalau kita buat betul-betul kerana Allah dan jikalau ada syarat, ada rukun, kita sempurnakan sah perbuatan kita, keluar zakat ke, puasa ke, buat haji ke, sembahyang ke, hak ada syarat, ada rukun ni, nah kita buat sempurna, sah dah, insya-Allah baik. Kita berzikir ni tak berhajat ke syarat gapo ni. Nah berzikir. Zikir. Sebut lafaz dia kena ya. Selawat ke Nabi. Banyakkan. Nah, ada sedekah, buatkan. Walaupun tak nampak lagi hari ni, cerak dia dapat. Yang ni lebih mudah lagi. Semaya ya payah, kadang-kadang sah tak sah ya ada. Nah, kena belajar banyak. Juga puasa, juga buat haji, juga puasa zakat. Nah, nak kena cara tu ialah syarat dia, ada rukun dia. Adapun sedekah, tolong orang, baca Quran. Nah, Quran kena pandai cara baca tu. Zikir, salawat, hak ni kadang-kadang zikir, salawat, sedekah tak ada kena itu ranah ni. Sebab apa? Ya rukun syarat pun tak ada apa dah. Semata-mata nak ikhlas ya. Maka dia tu terima dah saudara semua. Maka ia berkesan cerak. Ia berkesan. Tapi yang gini saudara. Benda hak Tuhan terima dah ni, maka kadang-kadang Tuhan tak wis selalu. Kadang-kadang Tuhan wis selalu. Kadang-kadang Tuhan wis banyak, cepat. Dan kadang-kadang Tuhan wis lama. Maka itu tu serahlah kita kepada Allah yang hakim, yang bijaksana, yang maha mengetahui. Hak mana, masa mana lebih baik bagi kita. Saudara semua yang dah buat lagu ni dah terus buat lagi. Hidup zikir dah terus, jangan tinggal. Istiqamah. Dan duk selawat ke Nabi, selawat lagi, jangan tinggal. Duk sedekah tu, sedekah lagi, jangan tinggal. Dia baca Quran tu, baca lagi, jangan tinggal. Nah, dia bangun tahajud dia malam, bangun lagi, jangan tinggal.
Duk istighfar waktu sahur, istighfar lagi, jangan tinggal. Nah, saudara semua, kadang-kadang hak sebenar pun, nah, dia mari derah hak sebenar pun, tapi kita bahasa lambat sebab kita nak gaduh. Nah, ni Tuhan nak cuba kita ni. Kata, jikalau ku lambat, mu nak tinggalkan, kan nak teruh. Nah, cuba saudara semua, kadang-kadang soalan macam ni comel. Tapi kita orang jawab kadang-kadang bahasa kecil hati. Sebab apa bahasa kecil hati? Sebabnya, apabila kita banding dengan orang yang nak ke dunia maka mereka ni sabar dan buat tak ada buti-buti buat dengan semangat. Nah, lepas tu kadang-kadang dia buat lagu tu. Bukan sebulan lah. Bukan 2 bulan. Bukan 3 bulan. Bukan setahun. Bahkan kadang-kadang 7-8 tahun dia buat lagu saja. Misal kita kata, halau ni lah kita kecek musim lah ni, musim diri. Orang tanah diri ni. Mula dari tanah, nak boleh makan buah tu. Allahu Akbar. Kena-kena orang tinggal rumah. Pergi duduk bukit tu. Senang tak? Tak senang. Duduk dalam bukit, orang tak ada. Duduk dalam basah, dalam danga. Dengan bini, ataupun dengan ayah. Seorang dua gitu ya. Nah. Tapi, rela. Susah tu. Tak apa. Lepas tu kak, duduk menyaku, duduk buah baja, duduk menerah. Lagu tu lah. Dan hubung pahit jiruh apa semua. Tak ada habis semangat langsung. Buat dengan semangat, lepas tu nan hari. Nah, walau begitu pun, kena guna masa, 5 tahun paling kurang. Nah, maka pada rolik tu, 7 tahun, baru boleh makan buah. Saudara. Dan saya berani tahu dah. Kata orang yang duk sedekah setiap hari ikhlas kerana Allah. Lebih-lebih lagi kalau dia ada net bank, net rosak dia tu. Dia cari banci hak dia nak bui. Nak yatim ke, buat masjid ke. Nah, dia panggil apa buat bala tempat babo baca kitab ngajar di pondok ke. Dah beli tanah buat kubur wakaf ke, tak kira dah. Ni dia panggil apa pagi-pagi? Kerok gis. Sekadar yang mampu 20 kek ke, 40 kek ke, 60 kek ke, 100 ke, ikut dia suka. Maka dia buat hari-hari tu. Orang duk istighfar hari-hari tu. Orang duk selawat ke Nabi hari-hari tu. Hak ning lebih derah lagi dapat kesan tu. Tuhan tambah rezeki ke, Tuhan mentenangkan jiwa ke, Tuhan membahagia rumah tangga ke, Tuhan kata nikmat orang panggil lepas satu mari banyak. Lebih derah daripada boleh makan buah diri lagi. Tapi iyalah dia guna masa. Semua kena guna masa. Orang nak dapat hebat pun kena guna masa. Juga Tuhan nak bui, kena guna masa. Sebab tu jika kita mula buat baru sebulan 2, kau sabar lu, buat lagi jangan buti. Kalau kita buat dah sampai 3 bulan, buat lagi jangan buti. Cerak kita buat tak orang panggil setahun tu tinggi dah kita buat setahun tu. Nampak dah bukan belum setahun tu nampak dah jikalau hati kita benar-benar ikhlas kerana Allah. Orang panggil boleh makan buah belum pada buah diri lagi, derah ni lagi. Nah, saudara semua, sebab tu alhamdulillah lah orang panggil Tuhan buka mata hati. Saudara yang tanya tu, dia minat nak berzikir alhamdulillah, dia minat nak selawat ke Nabi alhamdulillah, dia minat nak sedekah alhamdulillah. Maka saudara, jika ada dengar saya pada malam ni, orang tanya tu, buat teruskan istiqamah, jangan tinggal. Dan apabila mari dia panggil hak Tuhan nak bui tu nikmat Allah, orang panggil apa? Tak suka-suka kata dia dapat. Tu dia. Sebab tu saudara semua, kita banding dah dengan gapo-gapo pun dunia ni. Lambat belaka tu, nak jaya tu. Orang buat kebun cara buat kebun. Orang hak nak tamneng cara tamneng. Tu. Banyak dia mau guna nak dapat kepada orang panggil apa dia mau nak tu. Segi agama ni pun serupa juga. Tu. Maka kalau dulu gitu dia buat misal guna, misalnya air. Air ni titik tak. Titik yang halus tidak ada berat gapo dak kali. Tak titik lagu tu ya. Tapi nak kata dia sokmo dia boleh membelubaikan tanah yang keras, batu yang keras. Batu yang keras ditakir pun orang panggil tupu pisah. Tu dia. Nak kata keras. Padahal air
tak tajih pun. Pada air tak berat pun. Tapi suak dengan sokmo-sokmo ni, tak, maka dia boleh buat batu yang keras tu berlubang. Saudara, juga zikir kita, juga salawat ke Nabi, juga sedekah. Dia nampak cerak, lama banget kita boleh. Sebab tu jangan buti, saudara semua. Hak akhirat lebih lagi, hak dunia tu hawidah. Nah, itu dia. Itu dia panggil apa? Sebagai soalan yang pertama dah jawab insya-Allah cerah. Nah, sekadar lah bukan luas lagi, bukan luas sangat dah kita jawab tengah-tengah kita jaga kepada masa. Saudara semua, nah maka di bawah ni ada saudara kita Ruslan. Nah, Cik Ming ni dia tanya masalah dia panggil duit perakan, hak dia panggil mosis berkali. Nah, ada baik. Maka betul lah betul lah. Jadi hak soalan yang kedua yang saya nak kecek ni pun kena kepada soalan hak ditanya oleh saudara kita Ruslan dah. Jadi adakah duit yang kita dapat daripada kerajaan yang beri kepada kita, dia panggil perakan, dia panggil materasi SIP tu, adakah halal boleh makan atau dia panggil apa boleh terima tapi sah makan lah dan guna kod lain, ataupun dia panggil tak terima jadi awal-awal kod mana tu. Walaupun di hari ni masa tu lebih dah lah, dan kalau itu pun tak lagi. Itu sebab apa ya habis masa ya dah orang dapat dah daripada kemarin dulu tu. Tapi ya ada buka pula kata dia panggil apa hak kalau diterima cukup syarat ya apa semua gak ya boleh tepat 15 bulan kanjian. Maka tak banyak hari dah lah. Dalam dia panggil buat 3 minggu lagi, siapa yang luput pada hak ni dia panggil boleh pergi ambil hak dia panggil apa hak okad hak dibuka lagi depan ni. Buat semula. Dia panggil apa pergi semak semula, dia panggil gilung banci semula. Adalah cara-cara tak akhlak kita ni. Tapi nak jawabnya dia panggil apa adakah boleh ambil guna halal duit ni hak matera 40 ni? Maka saudara, masalah ni kita dah jawab dah dulu lama dah sebenar pun. Dah tekah duduk orang panggil bau-bau gitu tu keluar orang panggil orang pakai duk pergi orang panggil apa duk gigi buh nama tu. Jadi di sewen dah supaya nak dapat orang panggil apa duit ni duit tolong daripada kerajaan 5,000 ni. Pas kata tambah pula 5,000 lagi kata orang. Jadi daripada asas bulan jadi 2 bulan. Bulan 5,000 2 bulan 10,000, maka dapat 10,000 sore-sore. Tu. Dengar-dengar tu lagu tu lah, dia panggil sungguh, dia panggil benar tak benar, nanti hitam lah. Kita pun dengar dalam YouTube, dengan dalam internet lagu tu juga dia kata, kerja 2 bulan. Maka di hari ni kita fahamlah, orang yang tanya ni pun kadang-kadang, sebab hari ni dia banyak orang yang duk kacak, duk live daripada ada bapa-bapa, ustaz-ustaz banyak duk kecek. Maka daripada orang ke orang ni kadang-kadang tak sama pendapat. Hak ni kata boleh, tidak ada masalah apa-apa. Hak ni kata tak boleh. Dan ada tengah-tengah pada juga. Ambillah ambil tapi jangan makan. Bimai takut dia panggil apa? Merosakkan agama. Tapi kalau buat guna apa? Buat guna buat berminyak mutu tak apalah lagu tu. Tu. Jadi jawapan macam-macam. Kalau gitu nak ambil hak mana kita ni? Sebab apa? Sebab alhamdulillah ini tanah kata orang kita 3 wilayah ni orang berilmu. Orang berilmu. Sebab apa? Sebab nak buat gapo-gapo dah tak cerah tanya. Alhamdulillah. Ini sifat orang berilmu lagu ni. Ada. Bukan kata hawa duit ni nak semata tak kira lah kau mana pun nak duit nak mata demo tak kira lah hukum tak kita belakang. Bukan begitu orang 3 wilayah ni. Alhamdulillah. Dengan makna jikalau kerajaan banyak sekalipun dia tak kenal agama tak terima. Masya-Allah orang kita ni. Inilah Rusia yang ada rahmat banyak di tempat kita 3 wilayah ni. Saudara, ini saya nak cerita. Kata kita di hari ni kita orang tempatan ni kadang-kadang kita tak berasa kata kita duduk dalam nikmat besar. Tak berasa kadang-kadang. Sebab apa? Kita duduk tempat tu dah. Tapi orang yang duduk lain, lepas tu dia mari tempat kita, dia berasa kata ke sini ni Allah
Masya Allah, kuatnya agama, orang baiknya, orang sungguh-sungguh beragama, imannya orang sini Masya Allah. Tu saudara. Walaupun kita berasa kata itu oleh masyarakat kita. Ya. Nah, ada. Tapi kita bukan nak puji dengan bahau-bahau ni, nak benar sungguh. Walaupun kita ni kalau pergi dengan hak lain, bukanlah kata kita duduk depan masa tu. Kita bahas sungguh-sungguh tak apa tahap tu. Tapi nak kata tepat orang lain tu lebih teruk pada kita lagi. Kita ni orang pang dia mari hok jauh-jauh tu dia mari pak dia kata Allah dia taning ning. Hebatnya Islam. Nah, suka orang yang iman kuat suka nak duduk tiga wilayah. Nah, ada. Sebab apa? Sebab tempat mereka duduk teruk lagi saudara semua. Nah, ni alhamdulillah. Baik. Maka orang di hari ni sebab susah nak kerja tak boleh. Sebab dengan suasana orang panggil pewabak COVID ni. Nah. Maka duit ni perlulah. Perlu. Nak kepada duit. Sebab apa? Nak guna nak makanlah hidup hari ya. Diri sendiri, diri isteri, anak apa semua. Nah, ada. Sebab tu duk tanya, lepas tanya, supaya apa? Supaya jika kalau ada jalan yang halal nak terima duit ni. Sebab apa? Sampai yang kena guna. Nah, tu. Tapi nak puas hati juga, nak jelas cerak. Dia kalau tak boleh tak? Awak tak boleh. Walaupun berhajat pun, dia tak boleh. Masya Allah. Ini orang tiga wilayah kita. Walaupun orang panggil bukan semua lagu ni, tapi kebanyakan itu alhamdulillah saudara semua. Baik. Maka kita dah jawab dah dulu. Walaupun kita jawab bukan dengan orang panggil bentuk live kecek lagu ni, bahkan kita tulis dalam orang panggil poster, maka post gi. Dan ramai orang kelih post tu. Sebab apa ya orang panggil benda semasa. Dari pakai chair, orang panggil pun ratus-ratus orang chair gi. Dan orang kelih ni puluh-puluh ribu kelih orang kelih orang panggil pun post tu saja. Jadi jawabnya saudara semua, masalah duit akhajat awi ni hak matra 40 tu halal. Tidak haram apa dak. Boleh terima dengan dia panggil apa tidak ada syubhat gapo langsung. Nah, tu. Kalau gitu kita yang dengar malam ni 50 orang lebih kurang siapalah kepada siapa pun kata duit ni boleh tidak apa-apa. Nah, ada pun orang yang hukum kata tak boleh itu. Nah, kita fahamlah sebab gapo yang hukum tak boleh. Sebab dia pergi kepada masalah perakan. Sebab perakan tu lah dia panggil tak boleh. Maka kalau kita kembali klik kepada bicen para ulama di tanah Arab, ya perakan ni iaitu pak besar-besar tu pak. Nah, perakan suka pak, perakan dia panggil apa? Oleh nego, perakan ciwit. Tu ya ada pakan tu ya ada lagu tu. Maka pendapat hak jumhur ramai-ramai kebanyakan para ulama ni dalam perakan semua ni dia tak boleh haram melainkan saya hak halal. Dia panggil apa? Perakan bentuk dia panggil apa? Ta'awun. Perakan bentuk tabarruk. Nah, tu. Hak ni halal. Tidak ada masalah. Perakan bentuk tabarruk, bentuk tolong menolong, hak ni halal. Sebab ia tidak jadi judi pun tak. Tak ada gharar. Tidak dia panggil rugi laba, tak ada. Nah, tu. Maka perakan hak lagu ni dia panggil halal, tidak ada masalah. Ada perakan lain lagi tu, ia ada gharar. Ada sepuluh judi, laba rugi gitu. Sebab tu haram. Kerana apa? Kerana pada ghalib benda jika ada gharar haram. Sebab apa? Sebab ada hadis yang sahih para sahabat kata naha Rasulullah anil gharar. Nabi larang semua benda yang ada gharar ai rugi laba sepuluh judi gitu, hak tu haram. Tu dia. Maka mari bincang kelihlah dalam pelakon semua hak mana ada gharar, hak mana tak ada.
Maka lepas daripada para ulama kaji, tubik mari dari perakan semua, satu saja perakan hak tak ada gharar. Hak tak ada bentuk judi tak ada. Maka hak ni halal. Gapo ni? Dia panggil perakan bentuk ta'awun, tolong menolong, lepas tu perakan tabarruk. Dia panggil supporter, tolong menolonglah kita kata. Tu. Ada apa lain lagi tak boleh. Perakan pai can neng can song tak boleh, haram. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ia ada gharar. Pergi kok judi gitu. Sebagai pakai kereta lah can neng tu misalnya. Berapa bayarnya? Setiap bulan banyak mana bayar? Tu ataupun setahun sekali bayar berapa? Setahun banyak mana? Berapa tak boleh harga panggil apa ibu? 10,000 misalnya. 7,000 ada macam-macam. 4,000, 5,000 ada macam-macam. Maka habis setahun tak laku apa. Rugi free duit habis. Tahun kedua pula perakan pula. Sebab apa? Kita ni duk menega. Kereta duk main jauh. Bimbel dia berlaku sekali ke padahlah. Sebab tu perakan weka. Tu. Maka hak ni salah, haram, tak boleh hak ni. Sebab apa? Dia berlaku sekali pop, kita duk bayar. Habis baru 50,000 je baru habis. Berlaku sekali pak pong. 300,000 dapat. Labor. Dah kena orang. Duk wi. Siapa? Dia panggil apa? Tak berlaku langsung dengan dia. Pas tak ada orang nak berlaku kereta, tak ada orang nak berlaku. Tu. Tapi bimbel aku berlaku sebab pelakan tu. Padahal bukan nak berlaku. Tu. Maka kena orang duk bayar free bertahun-tahun habis 100,000. Tak boleh sekut mabuk, rugi free habis. Tu. Sebab itulah haram, tak boleh. Saudara semua. Maka orang yang nak perakan lagu tu baik taruh sipir duit sendiri. Lagu mana? Kalau kita perakan dia panggil apa? Setahun ni 10,000. Taruh 10,000 untuk kereta. Harapan taruhlah 10,000. Harapan taruhlah 10,000. Taruh. Bopi berlaku pak ambil duit ni pergi baki. Tu dia. Bentuk perakan tu tak sah. Sebab apa? Haram. Dia kita buat benda haram nak untung ke mana meniaga kita. Saudara. Baik. Adapun perakan matrasi sipning sebab apa? Halal. Sebab dia masuk dalam ta'awun. Dia masuk perakan hak ta'awun. Tak apa? Tolong menolong. Maka kerajaan dia tak dapat laba apa daripada kita. Kita tak rugi pun kita ni. Tak rugi langsung kita ni. Orang yang masuk pergi buat perakan ni. Tak rugi sikit mabuk. Tak ada rugi tak ada. Maka hak dia make spot ambil 70 kok apa hak tu make gitu-gitu ya. Wi nama tak make ya. Lepas tu dengan benar yang wi tu dia panggil tak padan. Lepas tu judi ke tak? Tak judi sebab apa? Ya wi atas dasar tolong. Kerajaan tolong rakyat. Maka tak kala perakan hak bentuk matrasi sip ni dia masuk dalam bahagian tolong menolong, perakan ta'awun sebab tu halal. Tapi kalau masuk dalam bahagian yang bahasa ada laba rugi, ada kuamsi yang tu ada, hak ni tak boleh. Maka perakan matrasi sip dia tak ada masuk dalam bahagian si yang dak ali. Dia masuk dalam bahagian tabarruk. Masuk dalam bahagian dia panggil tolong menolong. Kerajaan tolong rakyat nak duit betul. Tu sebab tu halal tidak ada masalah. Tu dia saudara semua. Maka siapalah kepada orang yang duk lagu-lagu lagi dan banyak benar soalan ni duk tanya mari dan kita jawab dah peribadi ni. Tapi awak duk tanya banyak. Sebab tu kalau buat live ni lebih luas lagi. Dah orang tahu maka bakal siapa supaya orang yang duk sepik benar-benar tu nak nyawa tak ada dah kita kata duit tak ada. Nak ambil ada pengbaba kata tak halal. Allah habis ramuklah tu dia. Orang lain ambil belaka. Tu sebab tu tidak ada masalah. Ambil. Kalau tak ada pergi bubuh nama lagi gibuh nama je kalau dibuka pula. Usahalah dia panggil buat dapat benda tu. Duit ni tidak ada masalah. Halal 100% tidak ada masalah. Saudara semua. Baik, itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Jadi Honing duk berlaku sosok learning. Jadi ada seorang
Otak luar biasa juga dia ni. Dia tanya ke. Padahal dia tak tanya nak soal lagu ni. Tapi dia tanya. Dia tanya tak kan? Kita ustaz, boleh ke tak ustaz raya apa hikmah yang duk berlaku igat sedadu di hari ni? Hak orang panggil kedi, orang panggil posumak jabe pala tu lah. Sampai mati orang potong mati tu. Apa hikmah? Adakah orang panggil apa nak rakyat kita? Gitu ya tu. Apa hikmah dan nak rakyat apa kepada kita? Benda yang berlaku. Walau berlaku dengan orang yang asing, bukan orang Islam kita. Baik, saudara semua. Maka pelajaran sangat besar. Pelajaran sangat besar. Hak paling besar sekalinya ialah pepatah dia kata apa? Huam lap mai minelo. Rusia dan nak jadi Rusia siapa bila masa tak terbuka-buka, tak ada kat dunia, tak ada. Tidak ada Rusia yang tak dibuka. Jikalau wak dah sama ada baik, lebih-lebih lagi benda tak baik. Kalau benda baik ni kadang-kadang Tuhan tak buka semua, buka juga sikit-sikit saja orang tahu. Walaupun Tuhan tu pisah susuk sungguh-sungguh kerana ikhlas kerana Allah. Tapi hawa yang baik itu lalu Tuhan tak jang juga. Tuhan akan buat pecah juga benda sikit sebanyak. Supaya apa? Supaya orang lain lagi daripada manusia puji dia. Maka saksi orang lain ramai tu tak nak kata orang ni orang baik yang diredai oleh Allah. Tetapi kalau sebelah jahat ni hak ni cerak Tuhan buka cerak. Nah, lambat banget. Lambat atau banget. Tu saja. Tapi buka tak? Buka. Nah, sebab tu kadang-kadang orang ni cerdik. Dia perasan dia cerdik. Ya wak tak siapa tahu. Wak tak apa tahu. Nah, dan tak akan ditahu sampai bila-bila. Orang jahat pun tak akan dapat orang panggil apa? Denda dengan sebab kesalahan yang dia buat. Tak akan dapat. Dia perasan lagu tu habis dia buat tak. Orang panggil tak herat kepada apa-apa. Nah, tapi hak sebenar bukan begitu. Tuhan kita adil. Kuamlap mai minelo. Sebab tu saudara semua, wak gapo kena beringat. Lebih-lebih lagi, ya Tuhan kita, Tuhan yang sangat rahmat, pemurah, kasih sayang kepada hamba dia. Sebab tu apabila seorang buat benda jahat kali pertama, Tuhan tak buka. Tak buka nah. Tak buka. Yang kedua, tak buka lagi kadang-kadang. Yang ketiga tak buka lagi. Tapi berulang-ulang lepas tu banyak, lepas tu Tuhan baru buka. Nah, dan lepas pada jawab sekali pertama, waktu yang kedua, yang ketiga begitu ni, pada golek Tuhan hantar orang dulu. Pergi sama dia. Nah, we pingat dia ke dia. Pandai tak comel benda ni. Ada dia. We pingat dia dulu. Dengan makna jikalau ia degil lagi, duk lagu tu lagi tak heran kepada siapa, tunggu masa dibuka oleh Allah. Maka ini saudara semua, kita berani kata nak penuh-penuh mulut. Kata benda yang berlaku di sana tu macam kangret. Cerak. Bukan 1% tak, 100%. Walaupun kita tak boleh dengan mata. Tapi ini sunnatullah. Cara Tuhan buat dengan hamba dia. Tuhan takkan buka Rusia hamba dia yang dia buat jahat, takkan buka sama sekali kepada manusia yang lain apabila dia buat kali pertama. Sebab tu ada seorang berlaku di masa Umar, dia curi jikalau tak silap saya. Lagu tu lah ingat mari, mengaji mari lagu tu bahasa-bahasa. Dia bercuri, maka cukup syarat, cukup nisab apa semua, maka hukum hududnya kena kat tangi. Maka ia minta anulum daripada Umar. Dia kata, ya Umar, Allah siap belahan kepada aku.
Jika lah muka langit ku aku nak buat kerja dengan gapo. Dengan tangan ni dia boleh buat kerja boleh gapo ni. Dia tangan tak ada, nak buat kerja ke mana? Pas tak lagi pula, ini kali pertama kali ni je baru aku mula curi ni. Maka Allah mengetahui peluang langsung tak mai okat langsung ke ya Umar. Dia kata lagu tu. Maka Umar kata, mung sadaq bahau. Mung sadaq bahau lah. Aku tahu juga yakin. Kata ni bukan kali pertama bagi mencuri. Sebab apa? Sebab Tuhan amat rahmat. Tuhan tak buka Rusia keburuk ke saudara hamba dia, Tuhan takkan buka. Jikalau dia baru leceh kali pertama atau kali yang kedua, tak buka. Berulang-ulang tu ya Tuhan buka. Pas nak buka pun Tuhan ingzat dulu. Hai kamteran kon. Hai baileun kon. Kalau dia bahasa mabuk dah, tak heran dah, tak apa bahasa mancai dah, kata dia ni peng buka. Peng kena pergi di orang. Peng pecah Rusia. Saudara semua. Ada. Sebab tu ambil tahulah. Orang yang dok buat jahat tu, dia pergi terbuka cek tu, kata dia jawab, dia panggil banyak kali dah dia panggil dia buat mari tu. Pencuri ke, penzina ke, pengkhianat ke, pengzalim ke, tak kira lah. Ada. Ini sunnatullah. Saudara semua. Kalau gitu, pelajaran dua besar-besar. Yang pertamanya, jikalau terbuka, maka itu tanah yang kata, ini bukan kali pertama. Dia dua hari puluh-puluh kali dah. Ada dia. Lepas tu pula, hak kita takut sekalinya, kham lap mai minelo. Sebab tu nak buat gapo-gapo beringatlah. Beringat. Sebab apa? Dia buat salah. Dia walah rening pap lak kita molek. Kita jaga pap lak kita. Tapi di belakang kita huduh sangat. Di belakang kita buat benda-benda yang keji. Kita buat benda-benda yang tak molek. Maka kita buat tu, dia terbuka suatu hari ni. Jikalau kita tak taubah, jikalau kita tak istighfar, tak kembali kepada Allah dan sesal atas perbuatan, tak berlaku benda lagu tu, cerak dibuka akan Rusia kita. Jika lebih-lebih lagi kita duk buat ya semua, tak buti-buti. Ada. Allahu akbar. Sebab tu bagi pas benda keji ni tak ada siapa pun yang suka nak juga tahu benda buruk je. Tak ada orang, saudara semua. Tu dia. Ya. Dah jadi kad hak tu mari tadi. Dah alhamdulillah. Maka kad ni masya-Allah. Saya sangat gembira apabila saya kecek dengan kad. Dan kad tu mari pagi tadi tu kali yang kedua atau yang tiga dah kad tu mari, bukan kali pertama dah. Maka setiap kali dia dengar kad kecek tu, kita berasa alhamdulillah. Perempuan iman masya-Allah. Jadi dia panggil apa? Bimbang dan tumbuh rasa takut salah. Salah apa? Masya-Allah dia panggil. Ini tanda apa ni? Iman. Kalau orang iman tak ada, dia tak berasa sebuah lagu tu. Alhamdulillah. Maka kak syukur banyaklah nikmat hatu hari kepada kak ni. Itu dia baik insya-Allah. Baik. Kalau gitu itulah saudara semua kita ambil orang panggil pelajaran kasar-kasar dah benda yang berlaku dah berita haduk jadi kau lolon ni. Baik. Lagi daripada soalannya ya hak ni yang minta lah, hak ni bukan soalan sangat, yang minta suruh saya ni berkecek dan suruh nasihat kepada orang panggil orang di 3 wilayah ni tentang hal COVID. Maka ya, masalah COVID ni kita kena mengingat nasihat gimari semua. Saudara semua, COVID ni benda yang kita ni orang panggil tak hajat kepada hurai panjang lah. Sebab kita hidup dalam
Tamklang dia panggil. Tamklang tempat Covid duk berlaku. Di kampung saya ada, kampung jiran ada. Nah, ada di Kedah Telubeh ada. Nah, Lataning ni pun ada. Nah, jadi duk berlaku sungguh. Dan kita boleh kelih, nah, boleh kata setiap hari orang mati dengan sebab Covid ni. Di tempat kita ni. Di Malaysia lebih teruk lagi. Di Malaysia sehari-sehari sebagaimana saya dengar Ustaz Aswad daripada Kedah baru ni. Nah, dia kata di Malaysia tu ambil kasar-kasar setiap hari ada rakyat Malaysia mati dengan sebab Covid 300 orang. 300 orang. Tukwan. Nah, orang Malaysia mati dengan sebab Covid 300 orang sehari. Kalau gitu ini wabak yang sangat bahaya. Wabak yang sangat bahaya. Nah, saudara semua. Sebab tu kita kena wiqayah. Apa wiqayah? Ai kena pongkan. Kena jaga sungguh-sungguh. Nah, kita kena kasih ke diri kita lebih banyak. Dan kena kasih kepada orang di bawah kita lebih banyak. Isteri kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, kakak kita. Kena kasih lebih banyak. Dengan makna apa? Dengan makna kita kena jaga sungguh-sungguh. Pongkan di kuakai. Walau dia mau tolu telajak bakal dia katalah. Kemarin saya pergi orang panggil apa? Cocok duit, pergi buka duit sikit di bank Islam di Telubeh. Maka pergi pak ramai orang. Kena masuk baris. Bukan ramai sangat, ada belum kita ada 3 orang gitu. Ya, sebab ada 2 cong. Cong ni ada 3 orang tunggu belakang ni pun kan. Maka kita kelih orang perempuan yang belum pada kita ni. Nah, belum nak pecek, dia ambil alkohol sembuh. Feh. Di tempat tek dia. Sebab apa? Tangan orang mana mari. Sehari-hari berapa orang? Ratus orang beribu. Ratus-ratus orang mari tek. Tu. Dan tak tahu kata dekat Covid tahu tidak. Tak siapa tahu. Nah. Maka kalau duk bawa penyakit pergi serata tempat tu. Kena kepada orang yang rasa kata ya tak ada Covid. Nah, sebab apa? Sebab saya rasa tidak adalah orang yang sungguh-sungguh beriman ni tahu cerak dah kata ya Covid, tiba-tiba ia tubik daripada rumah ya pergi jumpa ramai-ramai supaya orang lain dekat hati. Nak buat cerak pergi kepada orang lain. Hak ni saya rasa tak ada orang lagu ni dari 3 wilayah kita. Tak ada orang lagu ni. Insya-Allah tak ada. Tapi sebab lepas tu dia tak ada lagu sebab apa ngebok? Sebab orang hak lekat dah tu ia berasa tak ia tak ada kena sekali. Sebab tu ia tak ada kat tu lah. Sebab ia tak ada kena, tak ada kali. Maka dia kata-kata padahal ada dah dia. Sebab itulah jakit kata-kata. Sebab tu salah ya? Tak salah, tak berdosa dia sebab tak tahu. Nah, tu. Tapi dia jadi sebab yang buat penyakit ni kau mengebok. Tapi tak sebab apa tak berdosa, sebab dia tak tahu tu ya dah. Kalau tahu cakap dosa besar mana, kalau tahu dosa besar mana. Tahu dah kata ada, sekelain pula. Oh dosa besar ni. Nah. Sebab kadang-kadang ia menyebabkan orang mati dengan sebab dia. Dan ada orang mati sungguh ramah mati dengan sebab ni. Orang ni lagi kenapa? Dia tak mati lagi orang bawa cerai lagi ni. Orang kena harap cerai tu mati. Ramah mana? Nah, saudara. Sebab tu di hari ni kita kena kecek semula. Sebab apa? Sebab hawa berlaku lama ni kita nak kalih dah. Berasa kata belum ni pokok sungguh-sungguh belakang-belakang ni tak apa Nah, tak ada dah nak habis dah, tak ada. Sebab tu hari ni kita kelih ramai yang tak pakai mes, tak pakai gapo, orang panggil duduk biasa gitu. Jadi benda biasa dah, tak ada apa, tak takut gapo dah. Nah, tu. Ya, orang panggil apa ni? Takut lagu ni tak apa. Agama mengharuskan. Orang panggil apa? Takut kena pada tempat. Tak apa.
Nah, sebab Nabi pun kau ya ada hadis. Nabi kata, jikalau mu dengar, hadis sahih pula ada tu. Jikalau mu dengar, kata di sana tu ada wabak. Mu jangan pergi situ, jangan pergi. Mu jangan pergi situ. Sebab apa? Bimbing takut berjakit. Dan jikalau mu duduk pada tempat yang mengebok berlaku wabak situ, mu jangan keluar pergi ke lain. Sebab apa? Takut mu pergi cerai kepada orang lain. Ni comel Islam ajar kita. Nah, maka tak kalah gini ni, hawa lama dah berlaku. Baru ni dalam 10 cangwat rek khotin andap orang kena banyak tu adalah nara ada beberapa hari, jalan beberapa hari, tanin kakak orang panggil belah-belah hari. Tapi hok belakang ni dilitah oleh cawak lain tak ada. Dia tak ada tu kita pasal terak gengnya, padahal ada. Hok kena berat lagi. Hari ni nara kakak 300 orang nara hari ni. Jalan kakak 200 orang, 190 lebih. Tani pun kurang sikit, tapi banyak lagi jumlah. Tapi hawa aku tak sama macam awak lain yang ramai lagi. Sebab learning sit andap rek lepas tai ni dia panggil apa 300 lo ke atas atau 400 lo ke atas. Maka orang 200, 100 lebih, 200 lebih, 300 tak masuk dalam orang 10 tin andap tu. Padahal ramai tak ramai. Nah, saudara. Tu. Kalau gitu, benar ni masih duk mengebot dengan besar-besar lagi. Kita jangan berasa kata tak ada dah, jangan. Nah, maka kita kena kasih ke diri kita banyak dan orang di bawah kita banyak. Lagu mana? Kita jangan jadi orang yang buat klik cerak kepada rumah. Jangan. Sekadar kita boleh jaga. Jikalau kita ni kena tubik luar, tak ada masalah, pergi kerja. Tapi bopia bertepuh dengan orang, bopia pergi jamuh tempat barang pun basuh tangan. Kalau ada alkohol, semua alkohol. Klik masa pada rumah, basuh tangan dulu. Nah, itu dia. Lepas tu masuk dalam rumah. Wak sekadar kita boleh buat. Pas kalau nak lekat lagi ke, asrah Tuhan lah, takdir Tuhan nak buat lagu mana. Kita jaga seboleh-boleh dah. Yang pentingnya jangan peremah. Jangan peremah. Nah, jangan peremah. Nah, tu hak ni hak besar. Saudara semua. Maka jikalau kita nak cepat-cepat habis Covid ni, ia dua perkara besar-besar. Yang pertama, dia panggil apa ni? Bak hidup harian kita. Kita kena pangkan ikut apa hak dinasihat kepada kita, disuruh kita buat oleh para-para bahmu. Kena jaga, tubik luar. Nah, bertepuh gapo tangan jangan ganyah mata, jangan dia panggil apa pegang hidung, jangan dia panggil apa katuk mulut dengan tangan, takut ada kumin di benar jamuh tu. Maka wakwi orang tu lekat, jangan. Dia tepuh gapo tangan itu. Kalau dia basuh, ada alkohol sembuh. Nah, ada mari rumah pak, basuh tangan pun sabun pun, baru naik rumah. Nah, wak seboleh-boleh. Nah, kalau gitu ingat orang kerja di sel ke, di apa ke, jadi kru ke, pergi sekolah ke. Nah, ada dia. Kena beringat benar-benar supaya kita tak jadi orang yang bawa cerai kepada orang lain. Dan kita tak jadi orang yang rap cerai daripada orang lain, mari kepada rumah kita, kapan tempat kita. Tak ada orang tu. Tu, kita buat sekadar kita boleh. Nah, saudara semua. Nah, dan yang kedua ialah dengan kita kembali kepada Allah. Gapo lagu kembali ni? Ialah dengan kita mengaku salah dengan Tuhan. Kata wabak yang berlaku ni sebab kita lah pucanya. Kita misuan yang wak berlaku benar ni. Walau kita semaya beda. Walau tak ada maksiat mana kita. Walau begitu pun salah mesti ada. Kita tak lari orang buat salah. Kesalahan kita buat sendiri. Ada. Sebab tu kembali kepada Allah dengan kita mengaku salah dulu. Yang rapid dulu. Lepas tu katanya kedua istighfar, minta ampun. Nah, yang ketiga usaha buat daripada amalan yang boleh mengakatkan bala. Sedekah, selawat, istighfar.
Tu itu pucuk yang mengangkatkan bala belaka tu. Lepas tu yang keempat doa ke Tuhan. Manja dengan Tuhan. Nah, Tuhan angkat cepat-cepat bala ni. Tu cara saudara semua. Nah, sebab tu jangan peramal. Jangan peramal. Benda ni hebat lagi berlaku ni. Nah, tu saudara. Baik. Allah. Yang keempat. Nah, dan yang kelima, soalan yang akhir pada malam ni. Nah, tu. Dan jika ada boleh saudara tulis di bawah tu. Jadi ada seorang perempuan tanya, dia kata, tu laki saya ni sangat baik. Jadi di rumah ni banyak ke dia buat. Kadang-kadang dia masak. Dia tolong basuh pinggan. Kadang-kadang basuh baju. Jadi nanti hak saya orang betina ni suami saya buat. Walaupun bukan semua dan bukan sokmo. Itu sebelah baik dia. Tetapi saya belaka. Habak belanja saya. Sebab saya yang kerja, dia tak kerja. Maka suami saya ni, adakah dia baik? Jadi suami yang terbaik di sisi Allah? Tu comel soalan dia ni. Dia tanya lagu tu. Saudara, jadi jawab di atas soalan ni ia gini. Ia telakon, setiap orang tu ia ada natilak dia. Maka apabila seorang dia dibuat benda yang bukan natilak dia dan ia tinggal natilak dia, ketika ni ia jadi orang salah. Bukan orang baik dah lah. So kata nak baik, tak, ia orang salah. Nah, maka suami semacam ni walaupun disetujui kadang-kadang oleh isteri. Sebab apa? Sebab ia tulis orang panggil bantau, tulis merengekkan, boleh merengekkan kerja hak isteri. Tapi itu bukan hati dia. Dia tolong tak ada masalah, comel ya. Nampak isteri tak ada, tolong lipat baju, tolong akik baju misal kata, ataupun tolong basuh pinggan, tolong masak kadang-kadang, comel. Nah, comel tu. Tetapi hak lak jangan tinggal. Hak lak jangan tinggal. Kenapa? Kena sanggup. Kena sanggup isteri. Dengan makna tanggungjawab bak sanggup isteri, anak pun semua tanggung suami. Lagu-lagu mana pun kena cari duit sekadar dia boleh. Nah, dan jangan pilih kerja. Kita tak boleh buat kerja ni, kita buat kerja hak lain kita boleh buat. Yang penting jangan jadi seorang lelaki yang duk makan minum lehari je sebab siapa sanggup? Isteri sanggup. Itu bukan suami lagu tu. Maka dia ni sabtu. Di sisi Tuhan sabtu. Dan berdosa. Sebab apa? Sebab ia tinggal kewajipan. Ia tinggal kewajipan. Supaya kata kita ni benar wajib semaya 5 waktu sehari. Kita tak semaya. Tapi sunat semaya sunat. Sunat kita semaya. Fardu tak tinggal. Adakah baik orang ni? Oh, nampak tu lu semaya tak pakai hitam dahi-dahi. Bangun semaya malam tu. Tahajud. Nah, ada. Tapi fardu tak semaya.
Maka orang ni semayalah. Siapa bekak dahi-dahi pun. Siapa hitam dahi-dahi pun. Nah, dia Tuhan tak ampun mengaku situ. Sebab apa? Sebab ia berdosa. Sebab ia tinggal fardu. Hak sunat tak buat pun tak apa, Tuhan tak murih. Tapi kalau buat comel. Tapi hak laknya hak wajib itu. Maka suami pun supa. Nah, dia rumah tangga ni kewajipan dia kena sangga. Kena kerja. Nah, ada dia. Adapun masalah tolong dia rumah tangga, hak tu comel lah. Comel, tapi jangan syarat jangan tinggal asal. Nah, tapi hari ni dia jadi balik. Jadi balik. Nah. Jadi balik ke mana? Balik nanti hak lelaki duduk di perempuan, nanti perempuan duduk di lelaki. Nah, la haula wala quwata illa billah. Saudara. Dan juga sebaliknya. Sebaliknya, lagu mana sebaliknya? Sebaliknya orang panggil pak isteri. Kadang-kadang dia duk gaduh hal lain. Gaduh hak bukan natilat, bukan hak agama tutup. Hak tu ngak adire. Tak buat apa tu tak marah. Tapi layan suami, hak ni tu tutup. Buat hak suami suka, tu tutup hak ni. Nah, ada. Tapi kena orang tak mengamati bab ni. Tak pada apa, tak besar, pergi besar orang lain tu. Besar orang lain. Jalan. Pergi makan kedai tu, makan kedai ni. Pergi ngasain kau tu kat ni. Nah, tinggal. Dia panggil untuk lelaki rumah. Nah, dia bergaduh hal lain. Ini pun salah juga. Salah. Sebab apa? Hak tu dengan adiri. Buat tak apa, tak ada masalah. Nah, tapi syarat jangan pergi. Jangan boleh. Jangan pergi. Jangan ditinggal benda kewajipan hak Tuhan tutup. Jangan ditinggal kewajipan hak Tuhan jadi nanti kita, nanti lak kita isteri lagu ni. Jikalau perempuan nanti lak suami lagu ni. Ada. Maka kena berdiri, kena tanggungjawab situ. Sebab tu ada orang tanya juga, tanya kata siapa lebih baik, suami ke isteri? Siapa lebih baik di antara suami dan isteri di sisi Allah? Siapa lebih baik? Maka kalau kelis zahir lagu tu dia mata suami baik. Sebab apa? Sebabnya isteri kena taat. Jadi isteri ni duduk bawah suami. Dia gitu kok. Suami lebih baiknya. Tak bukan gitu. Siapa lebih baik di antara suami dan isteri? Jawabnya yang betul ialah siapa yang lebih tunai nanti dia. Jikalau isteri junjung sungguh, pikul sungguh nanti lak ia kena buat, dan suami tak dia panggil tak itu mana, ketika ni isteri lebih baik daripada suami di sisi Allah. Tetapi jika sebaliknya, suami amati, pikul sungguh, tanggungjawab kewajipan hak Tuhan tak belakang dia. Adapun isteri tak, kadang-kadang suami lebih baik. Kalau gitu, baik tak baik ni dikira siapa yang lebih tunai kewajipan hak Tuhan tak pada diri masing-masing. Nanti isteri 1 2 3 4 5 ada. Nanti suami ada 1 2 3 4 5 ya ada. Maka siapa yang lebih tunai, orang tu lebih baik di sisi Allah. Nah, bukan semata-mata suami baik, bukan semata-mata isteri tak, bukan gitu tak. Dia kelih di nati itu. Siapa lebih buat? lebih pun lebih amati. Saya nak misal nampak lagu ni. Nampak rupa saudara semua. Jadi misal kata saya ustaz pergi ngajar di sekolah. Maka anak murid saya di kelas ni ada 20 orang. Misal kata. Maka saya nak uji kanan. Kanan kep ke tak kira lah kanan. Ada 10 kanan nak uji. Setiap orang dapat 10 kanan.
Maka saya bagi tu baik 5 kelum. Dan tanggungjawab masing-masing. Dia panggil apa? Telak kelum ada, dia panggil nati lak dia. Maka misal kata kelum pertama yang ada 4 orang sebab ia 20 orang misal kata. Maka bagi tu baik 5 kelum, maka 4 orang sekelum. 4 orang ni natinya bersihlah bilik lehong ni. Jangan ada dia panggil apa? Kabuk debu atas meja. Jangan ada sampah di bawah. Jangan ada cemar di dinding. Buat lagu-lagu mana pun. Ni. Ini 4 orang ni nati dia. 4 orang lagi saya bersih depan hong. Di lamai senam nah hong tu. Bersih. Cuci. Jangan tinggal asal pun daripada sampah. Tu. Hak kelung lain basuh jamai bercuci. Misal. Kelum lagi sogi buat bersih tempat ambil air semaya di kolah. Hak lagi ngisi pewiri apa lehong semut. Maka tanya, siapa yang lebih dapat banyak berkah daripada saya? Bukan sebab musa jamai dak. Bukan sebab musa semut dak. Orang yang akan dapat berkah banyak ialah orang yang lebih tunai kewajipan hak dia daerah. Misal kata saya masuk mengalir hong ni pak. Tak jadi. Nampak tak cuci mana? Kabuk penuh atas meja tak sapu hari dia panggil 4 orang ni. Di bawah pun ada sapu jari-jari. Maka berapa ni? 5 kanan yang dia dah ada 10. Pergi depan pula hak kelum yang kedua. Bersih depan hong senam tu. Allah licin minyak. Sungguh cuci. Ni dia panggil ambil lah. Sore-sore 10 markah lah. Pergi pula kepada hak sejambai misalnya. Cara mana? Nanti dia buat. Kau comel comel tapi ada lagi sikit-sikit. Bismillah kena. Ya lagu tu. Kalau gitu dikelih kepada orang yang setara mana yang pikul kewajipan. Sebab tu nanti lakak kita ni penting kita nak tahu. Tu saudara semua. Kalau gitu suami kena tanggungjawab isteri dan anak dia. Sekadar dia mampu. Bukan kata isteri nak sehari 300. Hak dia saja. Anak sore-sore 100. Anak ada 4 orang. 4 orang 100 sore 400. Isteri 300 700. Lepas dia nak makan lagi 1 800 misalnya kata. Lepas dia tak puasa dapat 100. Misalnya kata. Tak mesti waktu isteri nak dak. Agama tekan kita sekadar kita kuasa. Setara mana kita boleh bantu, boleh sangga 100 lah. Yang penting kita kena kerja, kena sangga. Jangan duk tidur cokoh saja gitu. Malaikat dia kaya, dia ada duit, tak ada arah tu. Yang penting dia sangga. Nak situ ya. Emang mau kerja, emang mau guna duit mau hipung mari. Yang penting sangga. Tu. Faham. Juga isteri sama juga. Nanti lah kita gapo. Maka kena yid hak ni. Hak lain tu buat tak apa jika tak pegang hak ni. Dia pegang hak ni kena tinggal hak ni. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata mana-mana isteri yang suami ni panggil sini, mana kata suami itu dia nak setubuh, maka panggil. Maka Nabi kata jikalau isteri yang kena panggil itu ketika tu hidup masak, Nabi kata tinggal masak tu, layan suami dulu walaupun panggil lagi. Misal kata tak tu mana Nabi suruh. Sebab apa? Hak tu wajib kena buat atau masak tak wajib. Setagi boleh masak. Tapi kalau suami mun dia panggil apa? Punah perasaan wak yang marah apa gitu gini, akan berdosa dah ketika ni. Sebab tu datang pada hadis yang lain, Nabi kata mana-mana perempuan yang buat suami dia orang panggil apa tak redha dengan sebab dia tak bui ke ataupun apa saja, maka
tidur oleh malam sampai cerah, dilaknat oleh para malaikat. Sebab apa? Sebab ni hak suami. Kita jadi suami dia, kita kena bui. Dan lagi, jikalau saya boleh minta di sini, dan kita isteri ni, kena jaga benar-benar suara, jangan akad terhadap suami, jangan benar-benar. Maka sebagaimana kita hormat kepada ayah kita, begitu dah kita kena hormat kepada suami kita. Itu hak isteri kena buat. Adapun oleh suami, Nabi kata apa? Sebaik-baik lelaki ialah suami yang paling buat baik kepada isteri dia. Maka suami yang paling baik, suami yang tak kasar, suami yang ada rahmah, suami yang setia belah kepada isteri dia. Maka dua-dua tu, jika tidak rasa gimari ke, comel, bahagia rumah tangga. Suami jaga nanti dia, lepas tu lembut-lembut dengan isteri dia. Isteri jaga nanti dia, layan lebih baik. Itu dia. Maka dan hormat kepada suami. Ya gini saudara semua. Ya gini tak sebenarnya. Misal kata seorang isteri ni nak bui benar-benar lah, suami buat baik ke dia. Tapi hak ada masalah lainnya kita tangkon ya macam mana? Itu yang sebab ada masalah tu. Kita nak buat baik boleh. Dia mau buat baik kita dulu. Ada kata orang. Suami nak buat baik kepada isteri pun, kena buat ikut aku dulu. Aku nak boleh belakang. Isteri pun supaya juga. Maka jika ada kata orang lagu tu, apabila nak buat baik gimari, payah. Ya gini sebenarnya pun. Jikalau kita buat baik kepada isteri kita, jika kita lelaki, atau kita perempuan ni, isteri buat baik kepada suami kita dengan maiwang pun top 10. Cuma suami buat baik, ini perintah Allah. So aku buat sebaik-baik dengan isteri aku. Dan isteri pun jika buat baik, ini perintah Allah. Jika buat lagu ning, umah ning lah sebahagia-bahagia rumah tangga. Dan jangan bimbang saudara semua. Suami yang banyak buat baik kepada isteri dia, ia cerak 100% akan buat baik ke dia, automatik. Dan isteri yang duk buat baik ke suami dia buat baik, cerak suami dia buat baik ke dia, dan akan jadi suami yang lemah dengan dia. Sebab apa saudara semua? Saya berani kata lagu tu sebab Tuhan kita adil. Bagaimana kita buat orang lain, begitu orang lain buat kita. Bagaimana kita buat orang lain, begitu Tuhan buat kita. Jikalau kita banyak buat baik kepada orang, Tuhan akan hantar orang lain buat baik kepada kita. Maka jika kita banyak buat baik kepada isteri cerak akan buat baik kepada kita. Jika kita banyak buat baik kepada suami kita, suami cerak akan buat baik kepada kita. Sebab tu buatlah baik, metong wang pun top 10. Ni nanti kita buat supaya lobo pahala daripada Allah. Maka insya-Allah dapat jawapan yang baik dan boleh ukai masalah insya-Allah. Dah, ni ada soalan sebagai terakhir lah pada online ni dah. Soalan lagi, dia kataทุกครั้งที่ลูกค้าลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ร้านเราจะรีบเปิดดูเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นของใครแต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าเป็นของใครเราก็จะเก็บไว้โดยไม่ได้เปิดดูแต่อย่างใดการที่เราเปิดดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นของใครเพื่อที่จะได้คืนเขาถามว่าการกระทำของเรานั้นเข้าข่ายapa ni khianat mai baik kalau ikut apa yang ditulis dalam soalan tu
maka kita tak salah. Bahkan ini benda yang kita perlu buat. Nah, kalau kita boleh tahu dengan tak buka, maka tak dibuka. Sebab tu, ya orang hak dia, ya Rusia ada kadang-kadang. Tapi, kalau kita tak tahu, melainkan dengan buka, maka kena buka tak apa. Agama izin. Dan tujuan kita buka pun, bukan tujuan lain. Semata-mata nak tahu siapa ya. Mudah nak pergi hantar bagi ke dia. Nah, tu. Sebab tu tidak ada masalah, tapi kena pergi setangga ke setangga. Jikalau kita boleh tahu dengan tak ada kena buka, kita jangan pergi ke petangga yang kedua, buka jangan. Duk tahap pertama jadi. Lagu mana? Misal kata orang masuk dalam kedai kita. Masuk, lepas tu baik. Lepas tu masuk yang kedua, tiba-tiba kita berjumpa baik. Kita ambil tanya. Misal ada pergi, ni baik ni hak kak kan ni, misal kata. Ya tak ada bukan. Kalau itu hasan dah orang dah hasan. Tahu dah tu yang tempat kita kelih dia. Tu. Cuma kadang-kadang kita kena tahu rupa sebab kita kelih dia tak ni. Tapi tak tahu duk mana misal kata. Tanya orang tu tanya kata. Kena tak macam ni? Kena ke tak? Kena ke tak orang tu tak ni? Dia kena je raya tu. Ketika tu tak dibuka dah. Tu. Jadi jikalau kita boleh tahu tuai hak dengan tak buka, ketika ni tidak boleh buka. Tetapi kalau tak boleh tahu kata hak siapa, melainkan dengan kena buka, ketika ni agama izin kita buka. Misal kata tak mesti kad di kedai ni. Misalnya kita buat motor ke, buat kereta, nampak baik orang jatuh, kita buti, buti, maka nak tahu hak siapa, tak tahu pihak dah ni motor ratus-ratus pergi mari, lepas tu jatuh pihak mana tahu, tak tahu hak siapa. Maka ketika ni supaya nak tahu kata hak siapa, untuk nak hantar ke dia ni buka boleh, kelih tak baca cun kata hak siapa. Tu saudara semua. Baik. Maka itulah apa panggil bicara kita pada malam ni. Maka terima kasih kepada semua hok share dan bersama kita pada malam ni. Maka sekalian sajalah pada malam ni. Insya-Allah jikalau ada masalah ke apa yang penting yang perlu kita kecek, kita akan buat pula di malam insya-Allah. Maka pada malam ini sekadar saja. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.